taslima. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung semula pembacaan kitab ini. Kita masih lagi dalam bab yang ke-11, iaitu suatu bab yang datang untuk menyatakan tentang cincin yang dipakai ataupun yang dimiliki oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambungan dia. Dalam menerangkan hadis yang ke-6, berkata pengarang kitab ini, Hadrat Maulana Zakaria Al-Kandalawi rahmatullah alaih, di dalam ulasannya beliau mengatakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menulis banyak warqah termaktub dalam kitab-kitab hadis dan sirah. Perkara ini telah dibicarakan dengan terperinci di dalam kitab-kitab yang tertentu. Di dalam kitab ini dikeluarkan ataupun disiarkan 3 pucuk surat dalam hadis di atas secara ringkas. Sepucuk surat ditulis kepada Raja Kisra. Isi suratnya adalah seperti berikut. Minggu lepas kita baca surat yang Nabi hantar, surat yang Nabi utus kepada Raja Parsi. Yang mana surat tu Raja Parsi koyak. Tapi di antara kita tak tahu apa isi dia. Yang kita tahu dia koyak. Tetapi Maulana Zakaria Al-Kandalawi rahmatullah alaih mengeluarkan berdasarkan hadis apakah isi kandungan surat itu. Dalam permulaan surat itu Nabi telah mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nabi mulakan dengan surat itu dengan Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Kisra, Maharaja Parsi. Inilah sebab kenapa dia koyak. Nabi tulis daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Kisra, Raja Parsi. Selamat sejahtera bagi mereka yang mengikuti kebenaran dan beriman kepada Allah serta Rasulnya, dan bersaksi bahawa tidak ada yang disembah selain Allah, yang tidak ada sekutu, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba serta Rasulnya. Daku menyeru kamu kepada Allah, sesungguhnya daku adalah utusan Allah yang benar, dihantar untuk sekalian alam, bagi mengingati orang yang hidup, kerana mereka tidak mengerti. Manusia tanpa akal ibarat orang yang mati, dan menyempurnakan bukti kebenaran Allah Subhanahu wa taala, yakni kewujudan Allah, kepada yang tidak beriman, agar mereka tidak berkata mereka tidak tahu pada hari kiamat. Terimalah Islam agar anda selamat. Jika anda menolak, maka anda tanggung seluruh dosa penyembah api, kerana anda telah menyesatkan mereka. Itu je surat dia. Pendek je. Surat yang Nabi hantar kepada Raja Parsi. Maka Sayyidina Abdullah Ibnu Huzaifah radhiyallahu an telah diarahkan menyerahkan surat itu kepada Gubernur Kisra di Bahrain. Nak jumpa Raja Kisra ni tak boleh jumpa dia, susah. Mesti jumpa Gubernur. Kan? Tuan-tuan, kita nak hantar surat, nak buat bantahan kepada Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Raja yang di-Pertuan Agong. Tuan-tuan agak-agak boleh pergi jumpa dia? Boleh? Sampai-sampai bagi salam itu bagi kat dia, boleh? Tak boleh. Tak ada orang dapat buat macam tu. Dalam Malaysia ni tak ada orang boleh buat macam tu. Macam mana pun orang nak marah ke, nak pergi hantar surat bantahan kepada Agong pun, sampai depan pintu pagar Istana Negara je.
Nanti akan ada pegawai polis, akan ada pegawai istana yang akan keluar. Ada apa cik? Tak apa, bagi dekat saya dulu. Saya adalah pegawai istana yang dilantik. Adalah jawatan dia tu. Surat, menyurat dan sebagainya, dia ambil dulu. Jadi Sayyidina Abdullah, ada satu sahabat, Nabi telah utus Sayyidina Abdullah ibni Huzaifah. Nabi telah arahkan dia untuk menyerahkan, telah diarah menyerahkan surat itu kepada Gubernur Kisra di Bahrain. Maka surat itu disampaikan kepada Kisra melalui Gubernur Bahrain. Maka surat itu dibaca kepada Kisra, yang kemudian Kisra mengoyakkannya dan melemparkan surat itu. Koyak satu, betul? Buang. Marahlah. Jadi dia marah. Maka tatkala dikhabarkan atau diberitahu, dimaklumkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam lalu mengutuk Kisra. Nabi kutuk Kisra. Kemudiannya telah dibunuh dengan kejam oleh anaknya Syirwiyah. Maka peristiwa ini tercatat di dalam kitab-kitab sirah. Akhirnya raja tu kena bunuh. Yang bunuh tu anak dia sendiri. Anak bunuh, yang bunuh dia dengan kejam oleh anaknya. Anak laki-laki dia bunuh bapa dia. Anak raja bunuh raja. Nama anak dia Syirwiyah. Dia koyakkan surat Nabi. Nabi kata semoga Allah mengkoyakkan kerajaan dia. Seperti mana dia telah koyakkan surat aku, semoga Allah koyakkan dia punya kerajaan. Memang koyak. Bukan kerajaan, dengan dia pun sekali koyak. Anak raja bunuh bapa dia. Tak payah kita rujuk kepada Kisra ni. Raja Nepal tu. Nepal kan, kerajaan Nepal. Siapa bunuh raja dia? Kan keluarga dia ada anak dia tu. Dalam sejarah kan keluar berita dululah. Apa nama anak dia tadi, masuk dalam istana tu dia tembak dia semua. Bapa dia pun dia tembak, mak dia pun dia tembak. Mabuk. Mabuk. Nepal kan hari-hari mabuk. Kuat minum. Hari-hari minum. Badan kecil tapi perut buncit. Badan kecil tapi perut dia buncit. Dia jalan tu. Saya tahulah Nepal pernah kerja, hari-hari mau minum. Hari-hari minum. Jadi mabuk. Jadi bila mabuk dia dah tak waras. Bila marah terlalu, akhirnya dia bunuh keluarga dia. Bukan satu dua orang, satu keluarga mati, keluarga di raja Nepal ni. Jadi Raja Kisra ni pun mati, dibunuh oleh anak dia. Dibunuh dengan kejam oleh anaknya Syirwiyah. Maka peristiwa ini tercatat di dalam kitab-kitab sirah. Maka surat yang kedua pula dibawa oleh Sayyidina Dihya Al-Qalbi radhiyallahu anhu. Satu sahabat nama dia Dihya Al-Qalbi, dia bawa surat yang kedua kepada Raja Romawi, Hercules lah. Kita bila sebut Hercules je, kita ingat lawan dengan singa tu kan. Gladiator. Gladiator. Yang lawan dengan singa, keluar lawan dengan singa. Nama dia Hercules. Maka surat yang kedua dibawa oleh satu orang sahabat nama dia Sayyidina Dihya Al-Qalbi kepada Raja Romawi Hercules. Menurut ahli sirah namanya ialah Hirakul. Dalam Arab dia panggil Hirakul, tapi dalam Inggeris Hercules. Walaupun dia tidak masuk Islam, surat itu dihormatinya dan disimpannya. Dia baca. Saya dah beritahu tuan-tuan riwayat dia kan. Dia dah baca, sebenarnya bukan dia tak mau masuk Islam, dia nak Islam tu. Dia nak masuk Islam. Dia dah tahu kebenaran Islam tu, dia nak. Tapi dia ada tapi. Kalau Urdu kata likin. Likin. Akan tetapi dia nak masuk Islam,
tapi dia nak juga menteri-menteri dia pun terimalah Islam tu, sebab dia masih nak jawatan raja tu. Dia sayang kerusi di raja tu, dia sayang. Dia harap dia masuk Islam, menteri-menteri dia semua boleh terima Islam tu, sama-sama terimalah, supaya dia tak hilang jawatan tu. Raja tu dia tak hilang. Satu orang raja, dia hanya akan jadi raja bila dia ada rakyat. Betul? Satu raja, dia hanya jadi mulia, dia jadi raja bila dia ada rakyat. Kalau satu raja tak ada rakyat, dia satu orang yang hidup dalam negara tu. Satu raja duduk dalam satu negara, dia seorang je. Apakah dia memiliki kemuliaan itu? Tak ada. Dia jadi mulia tu sebab ada rakyat lah. Dan dia diangkat menjadi raja, adalah kemuliaan dia. Tapi kalau dia duduk dalam satu negara yang tak ada rakyat, dia yang satu orang rakyat tu, dan dia pun mengangkat diri dia jadi raja, apakah dia rasa hebat? Dia tak boleh nak rasa hebat, sebab dia seorang dalam negara. Tapi kalau dia ada rakyat 15 juta, 100 juta rakyat dia, dan dia diangkat jadi raja, dia rasa hebat. Jadi bila dia nak terima Islam tu, dia fikir dua kali. Dalam dia baca surat tu, dia nak Islam, dia tahu Nabi itu benar, maka dia telah uji menteri-menteri dia tu. Dia test menteri dia. Dalam riwayat lain, dia tutup pintu dan sebagainya. Dia bagi tahu menteri dia, apa pandangan kalian kalau kita semua ni masuk Islam? Kita semua masuk Islam. Kalau kita masuk Islam, kemuliaan tu akan datang pada kita. Bila pendeta-pendeta Nasrani, menteri-menteri dia dengar je dia nak masuk Islam, hiruk pikuk dewan tu dalam istana tu, tapi pintu dah kunci. Dia suruh kunci dulu pintu. Mangga, faham? Hiruk pikuk dan orang nak lari keluar. Bila dia tengok orang menteri-menteri dia nak tinggalkan dia dah jadi takut. Dia takut dia hilang jawatan. Jadi akhirnya dia kata, tak apalah, aku hanya menguji kalian aja. Aku hanya menguji saja. Kalau kalian, sebenarnya dia takut. Akhirnya dia terpaksa buat pilihan. Allah bagi dia dua pilihan. Wa hadainahum najdain. Kami tunjuk kepada manusia ni dua jalan je. Sama ada Islam ataupun nak memiliki kerajaan. Tapi dia pilih masih nak jadi raja. Dia tak nak. Jadi dia terkorbanlah Islam ni. Tapi dia tahu daripada sudut hati dia tahu keputusan dia tu salah, dia tahu. Tapi dia dalam hati tu ada cinta pada kerajaan. Tapi apa dia buat? Dia masih menghormati surat itu, maka surat itu dihormatinya dan disimpannya. Apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui perkara itu, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, Raja Kisra mengoyak kerajaannya. Kisra bila utus surat, dia koyakkan surat, maka bererti dia telah koyakkan kerajaannya. Dan Kaisar bila dia terima surat, dia telah pelihara surat itu, maka Allah masih pelihara kerajaan dia. Nampak tu? Walaupun tak terima, tapi dia ada adab dengan surat tu. Dia hormat surat. Dia beradab, dia hormat surat yang datang daripada Muhammad ibni Abdullah Al-Quraisy, khataman Nabi, penutup bagi segala Nabi, Sayyidul Mursalin, penghulu bagi seluruh Nabi-Nabi, penghulu bagi seluruh Nabi-Nabi. Dia chip. Jadi dia muliakan surat tu, walaupun dia tak terima Islam, tapi dia beradab. Sampai sekarang setengah riwayat mengatakan dia masih simpan lagi surat asal.
Hari ini banyak khazanah-khazanah kenabian. Banyak khazanah-khazanah kenabian masih berada di tangan kerajaan Romawi. Bukan semua ada di tangan Turki Uthmaniyah. Ada khazanah Nabi yang tersimpan ni. Salah satu dia macam surat ni yang dihantar pada mereka, tersimpan oleh kerajaan Romawi. Dan hari ini kerajaan Romawi purba yang lama, setelah 1500 tahun dah, 1444 Hijriah, dan 1400 lebih dekat 400 tahun, surat tu masih tersimpan. Sekarang siapa yang simpan? Kerajaan yang berada di kerajaan Rom dulu simpan, dan masih ada lagi sekarang berada di Rom, Vatican City. Tuan-tuan kalau pergi Itali, dia ada satu Google, tengok Vatican City ni, dia macam satu bandar yang suci bagi orang-orang Rom. Jadi dia kota suci. Dia masih mengekalkan lagi suasana purba dia, suasana bangunan lama dia. Dan dia bandar Pope John Paul, Pope Nasrani ni, dia punya markas dia di Vatican City. Vatican City ni lah. Orang Kristian, dia ada dia punya khalifah dia. Dia punya khalifah dia tu, Pope dia tu lah. Jadi masih tersimpan lagi. Banyak riwayat-riwayat, ada bukan setakat surat saja, ada lagi barang-barang yang lain. Maka Nabi kata disebabkan dia jaga surat tu, maka Allah pun jaga kerajaan dia. Maka surat itu adalah seperti berikut, kata Maulana Zakaria. Isi kandungan surat itu yang Nabi hantar kepada Herakulis. Surat tu Nabi mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dari Muhammad hamba dan Rasul Allah, kepada Kaisar Raja Romawi. Selamat sejahtera bagi mereka yang mengikuti kebenaran. Nabi ucapkan salam kepada mereka yang bersedia untuk mengikuti kebenaran ni. Amma ba'du, kata Nabi, dan selepas itu. Amma ba'd, maksudnya dan selepas itu, setelah memuji Allah, daku menyeru kamu kepada kalimah Islam, la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Terus Nabi takwah dia. Tak ada panjang, sikit dia mukadimah dia. Aku menyeru kamu, kata Nabi, dan amma ba'du, dan selepas itu. Setelah memuji Allah, Nabi puji Allah, kemudian Nabi kata, aku menyeru kamu kepada kalimah Islam, iaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terimalah Islam agar kamu selamat. Nabi kata terima Islam ni, supaya diri kamu, kerajaan kamu, seluruh rakyat kamu berada dalam keselamatan. Selamat apa? Dunia pun selamat, akhirat pun selamat. Maka Allah akan kurniakan kamu ganjaran 2 kali ganda. Kerana ahlul kitab akan dikurniakan pahala berganda jika memeluk Islam yang tercatat di dalam Al-Quran pada akhir surah Al-Hadid. Dan jika anda menolak, maka dosa rakyat anda di atas bahu anda. Nabi beritahu dengan dia, sebab mereka ni ahli kitab Nasrani, orang-orang Kristian Nasara, dia ahli kitab. Nabi kata kalau ahli kitab, orang Nasara, dia terima Islam, dia ada sedikit bonus. Dia ada bonus, kan? Bonus kan? Orang suka bonus. Orang kalau simpan duit tabung haji pun dia suka bonus. Dia ada berapa persen, lepas tu campur lagi bonus. Semua orang suka bonus. Orang kerja pun suka bonus. Gaji lain, tapi dia suka berapa bulan bonus. Tapi orang Nasara ahlul kitab, dalam surah Al-Hadid, Allah bagi orang Nasara ni bonus.
Allah kata kalau kau terima Islam, gaji pun dapat 2 bulan bonus. Nabi kata, jika anda terima, maka Allah akan kurniakan anda ganjaran 2 kali ganda. Kerana ahlul kitab akan dikurniakan pahala berganda jika memeluk Islam. Maka yang tercatat di dalam Al-Quran pada akhir surah Al-Hadid. Balik kan? Dia kata pada akhir surah Al-Hadid. Tuan-tuan balik kan sendiri kan? Bukalah terjemahan surah Al-Hadid tu. Baca. Apa kisah dia? Dia tak sebut ayat yang keberapa, tapi dia kata pada akhir surah Al-Hadid. Bacalah. Mungkin 10 surah yang terakhir, mungkin pada 10 ayat yang terakhir ke. Beliklah surah Al-Hadid ni. Dan jika anda menolak dakwah ini, maka dosa seluruh rakyat anda ni di atas bahu anda. Kemudian Nabi kata, wahai ahlul kitab, Nabi kata, wahai orang-orang Nasara, wahai orang-orang Kristian, kata Nabi, wahai ahlul kitab, marilah kepada satu kalimah yang sama di antara kami dan kamu, iaitu tauhid, di mana kita tidak menyembah selain Allah dan tidak mensyirikkannya, menyengutukannya, dan tidak mengangkat yang lain sebagai Tuhan, sebagaimana rahib dan padri yang dianggap Tuhan. Jika mereka berpaling, maka katakan kepada mereka, saksikanlah bahawa kami adalah orang muslimin. Maka kami isytihar agama kami, dan sekarang anda bertanggungjawab di atas diri anda. Surat ini juga dikeluarkan di dalam Bukhari, dalam riwayat hadis Bukhari. Jadi Nabi, akhirnya Nabi kata, ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab. Lastnya lastnya dakwah. Nabi kata, wahai ahlul kitab, marilah kepada satu kalimah, iaitu la ilaha illallah, di antara kami dan kamu. Nabi dakwah dia. Maka apabila surat itu dibawa oleh Dihya Al-Kalbi, maka apabila Dihya Al-Kalbi radhiyallahu an baca surat itu di hadapan Kaisar, anak saudara lelaki Kaisar yang hadir, bukan, apabila Dihya Al-Kalbi membaca surat itu di hadapan Herakulis, bukan Kaisar, Herakulis, ni typing error. Apabila Dihya ni, sahabat Dihya ni, dia bawa surat pergi jumpa Herkulis. Maka apabila dia baca surat itu, dia bacakan surat itu di hadapan, bukan raja baca, dia bacakan. Macam kita lepas semayang, baca 2-3 hadis, imam baca ke siapa baca, kita baca, orang lain dia dengar. Maka apabila Dihya Al-Kalbi membaca surat itu di hadapan Herkulis, anak saudara lelaki Herkulis yang hadir pada waktu itu telah melenting dan minta surat itu diserahkan kepadanya. Kaisar bertanya, apakah yang maka Herkulis bertanya, apakah yang mahu kamu lakukan dengannya? Dia menjawab, surat ini tidak layak untuk dibaca. Nama dia disebut dahulu, bukan nama tuanku. Sepatutnya dia memanggil tuanku dengan Maharaja, bukannya raja Roma, bukannya raja. Maka Herkulis berkata, kamu bodoh, kata dia. Herkulis cakap dengannya, kamu bebal, kamu bodoh, kamu ni satu orang yang bodoh. Adakah kamu mahu aku membuangkan surat seorang yang dikunjungi dan didatangi oleh Jibril? Kau gila ke, kau bodoh ke apa ni? Senang faham lah bahasa kita ni. Kadang cakap bahasa apa tak faham ke? Kau ni bodoh ke apa ni? Kau nak suruh aku buang satu surat yang diutus oleh seorang yang telah didatangi, dikunjungi oleh makhluk yang nama dia Jibril, yang agung, kata dia. Jibril yang agung. Sekiranya dia seorang nabi, kata Herkulis, sekiranya dia seorang nabi,
dia memang sepatutnya menulis surat itu begitu. Kalau dia memang satu orang Nabi, memanglah dia layak tulis surat tu macam tu. Maka Sayyidina Dihya Al-Qalbi radhiyallahu telah diberi layanan yang baik, lagi dihormati. Hercules layan dia. Sebab dia bawa surat tu, Hercules layan. Maka beradablah Hercules dengan dia ni. Maknanya Hercules bukan saja Dihya, sahabat, surat yang dia bawa tu pun dia beradab. Sebab apa? Dia ada kaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu nama dia adab. Adab. Itu sebabnya sebelum belajar kan, kita belajar adab. Orang yang berilmu belum tentu dia beradab. Orang yang banyak ilmu ni, banyak mengaji, banyak ilmu dia, belum tentu dia beradab. Tetapi orang yang beradab pasti dia berilmu. Orang yang berilmu banyak tu tahu, tak belum tentu dia beradab. Tapi orang yang beradab, insya-Allah pasti dia berilmu. Itu sebab Imam Malik rahmatullah alaih, Imam Malik dia qadi Madinah. Imam Malik mazhab Maliki. Algeria, Morocco, Tunisia, Andalus Maghribi, utara Afrika ni, majoriti dia mazhab Maliki. Kebanyakan di mazhab Maliki. Imam Malik rahmatullah alaih qadi Madinah. Imam Malik rahmatullah alaih pernah satu ketika dia beritahu dengan satu pemuda, satu orang laki-laki daripada bangsa Quraisy. Dia beritahu. Dan Imam Malik ni dia adalah guru kepada Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Kita mazhab Syafi'i kan. Imam kita ni guru dia Imam Malik. Itu sebab Imam Syafi'i rahmatullah alaih dia diberi gelaran tongkat si Malik. Malik punya tongkat. Sebab apa? Sebab bila Imam Syafi'i rahmatullah alaih waktu dia kecil, waktu dia muda, ketika dia mengaji dengan Imam Malik di Madinah, ketika dia mengaji dengan Imam Malik, sebab Imam Malik rahmatullah alaih, Imam Malik dia tak keluar daripada Madinah sepanjang hidup dia dalam Madinah. Kubur dia pun di Madinah. Sepanjang hidup dia di Madinah. Dia habiskan hidup dia, himpunkan saring ratusan ribu hadis. Dia saring. Dia tapis untuk dia himpunkan dalam kitab dia yang masyhur, yang dikenali sebagai Al-Muwatta. Al-Muwatta yang disepakati. Dia himpunkan hadis tu. Jadi Imam Malik rahmatullah alaih beritahu dengan satu orang pemuda. So Imam Syafi'i rahmatullah alaih ni dia mengaji dengan Imam Malik, dia dikenali sebagai tongkat si Malik. Sebab apa? Bila Imam Malik rahmatullah alaih habis mengajar, dah habis nak keluar daripada masjid, Imam Malik rahmatullah alaih, Imam Syafi'i rahmatullah alaih akan tunggu guru dia depan pintu tu. Guru dia dah jalan, Imam Malik dah tua. Jadi Imam Malik bila nak jalan, Imam Malik akan pegang bahu Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Dia jalan. Dia akan bawa guru dia. Jadi orang kata Imam Syafi'i rahmatullah alaih adalah tongkat si Malik. Dan Imam Malik rahmatullah alaih beritahu, Imam Malik kata, wallahi demi Allah, aku belum pernah jumpa sepanjang aku hidup, aku belum pernah jumpa satu orang yang sepandai Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Sepandai dia. Dia daripada bangsa Quraisy. Walaupun dia lahir di Palestin, Imam Syafi'i rahmatullah alaih, mak dia lahirkan dia di Palestin, tapi dia keturunan bangsa Quraisy. Imam Malik rahmatullah alaih, aku belum pernah jumpa satu orang budak
Dia punya kecerdasan akal dia seperti Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Dan Imam Malik rahmatullah alaih satu ketika pernah beritahu dengan satu pemuda daripada bangsa Quraisy. Dia kata dengan pemuda ni, dia kata belajarlah adab. Belajarlah sebelum mengaji agama, belajar adab dulu. Kan belajar. Itu pasal budak-budak madrasah bila mengaji, dia mesti ada bab adab. Masih kan? Dia kena belajar adab. Dia kena belajar adab. Adab dia dengan guru dia, adab dia dengan rehal dia, adab dia dengan kitab dia. Ini kitab kita belajar pun kita letak bawah. Yasin yang kita baca pun kita letak bawah. Mana adab dia? Kitab yang kita mengaji itu, kita mengaji pun kita letak bawah. Bukan saja dengan kitab, rehal tu pun dia ajarkan beradab dengan rehal dia. Bukan setakat rehal, pena yang dia tulis, pen yang dia pakai untuk tulis kitab dia pun dia beradab dengan pen dia. Dia ada adab dengan guru dia. Jadi Imam Malik rahmatullah alaih beritahu, kami belajar adab 30 tahun lama dia. Kami belajar adab 30 tahun lama dia. Kemudian baki 20 tahun baru kami belajar. Faham? 30 tahun belajar adab dia. Bukanlah tak boleh, tapi nak beritahu tarbiyah adab tu selama 30 tahun. Adab dengan kitab dan sebagainya. Akhir sekali di India, di Darul Ulum Deoband, Maulana Zakaria rahmatullah alaih ada memiliki satu orang anak murid dia. Dia ada 1000 anak murid, Maulana Zakaria ni. Dia ada 1000 banyak anak murid dia di Saharanpur. Tapi ada satu anak murid dia yang paling dia sayang. Paling dia sayang. Nama dia Maulana Yunus Jaunpur. Nama dia Maulana Yunus Jaunpur. Maulana Yunus Jaunpur ni mengaji berpuluh tahun dengan Maulana Zakaria dan dia tak kahwin. Dia jadi bujang tua sampai mati. Sampai dia mati dia tak kahwin. Dia Maulana Zakaria ketika mengajar dia punya adab dengan Maulana Zakaria tu terlalu tinggi. Ketika dia mengaji hadis dengan Maulana Zakaria, adab dia terlalu tinggi. Begitu sayangnya Maulana Zakaria dengan Maulana Yunus Jaunpur ni. Maulana Zakaria pernah tawarkan anak perempuan dia untuk dikahwinkan dengan Maulana Yunus Jaunpur. Maulana Zakaria kata, aku ada anak perempuan. Tuan-tuan, satu orang lelaki, bapa, bila dia nak bagi anak dara dia kat kita, maknanya apa? Dia sayanglah kita. Dia memang suka kita. Itu pasal dia boleh bagi. Pasal anak perempuan ni maruah kita. Anak kita maruah. Dia boleh sayang lagi sampai dia nak bagi anak dia. Anak dia pun cantik. Dia nak bagi anak dia, kahwin. Jadi Maulana Yunus Jaunpur beritahu dengan Maulana Zakaria dengan penuh adab. Dia kata, Hadrat Sahab, dia kata, bukan aku tak terima kau punya tawaran ni, tetapi aku telah menceraikan, mentalakkan dunia ni. Dalam hati aku ni, dunia ni aku dah ceraikan. Dan aku telah nikahkan diriku dengan hadis Nabi sallallahu alaihi. Ini bahasa yang tinggilah. Janganlah kita pertikaikan dia pula kan. Nabi kahwin, apa sebab dia tak kahwin? Janganlah macam tu. Sabarlah. Kau tak sampai level dia lagi. Kau jangan gelojoh. Kau belajar universiti je. Kan? Adab kau pun tonggang-langgang lagi. Kan? Masuk universiti, tarbiyah dia berbeza. Belajar agama dengan masyayikh, tarbiyah dia berbeza. Masuk universiti, lain tarbiyah dia.
Masuk mengaji sanad agama dengan masyahid, tarbiyah dia berbeza. Dia ada tarbiyah kerohanian. Jadi dia kata aku telah ceraikan diri aku dengan dunia ni. Dan aku telah menikahkan diriku dengan hadis ni. Bila dia jawab macam tu dengan Maulana Zakaria rahmatullah alaih, Maulana Zakaria terdiam. Akhirnya Maulana Zakaria masuk dalam kamar dia, dalam bilik dia. Maulana Zakaria ambil satu kertas, Maulana Zakaria sahab tulis satu surat. Dia tulis surat tu. Dah tulis surat tu, dia pun lipat, dia masukkan dalam envelope, dia letak gam, dia seal. Besok tu dia panggil Maulana Yunus Jaunpur. Dia beritahu dengan Maulana Yunus, ini surat untuk engkau, tapi engkau tak boleh baca sekarang. Engkau baca surat ni 40 tahun selepas kau mengajar Bukhari. Lepas 40 tahun kau dah habis mengajar Bukhari ni, lepas 40 tahun baru kau. Allahu Akbar. Maulana Yunus Jaunpur rahmatullah alaih simpan surat tu dalam kitab dia 40 tahun lama dia. Dia tak buka. Kalau kita macam mana, Husin? Apa dah dalam ni? 40 tahun mau tunggu. Kita hari-hari tak sabar nak koyak, nak buka sikit nak tengok apa dah. Dia tak buka. Dia simpan surat tu 40 tahun dalam kitab dia. Dan dia duduk di Mazahirul Ulum Saharanpur, dia ada satu bilik dia. Bilik. Dan kalau tuan-tuan tengok bilik dia, penuh kitab dia sampai dinding. Seluruh bilik dia penuh dengan kitab sampai dinding, penuh. Dan dia punya adab dengan kitab dia, tuan-tuan. Semua kitab-kitab dia, dia simpan dalam plastik. Tuan-tuan faham? Dia balut kitab dia. Semua kitab-kitab yang dia belajar, dia balut kitab. Dan dia simpan kitab tu dalam, dia simpan. Cukup jaga kitab dia. Beradab dia dengan kitab dia. Kemudian setelah lagi beberapa hari dia nak meninggal, dia pun rasa dah macam satu perasaan. Waktu tu dah genap 40 tahun dia mengajar Bukhari di Saharanpur. Akhirnya hari yang dia lagi beberapa hari nak meninggal, dia pun kemas bilik dia. Anak murid dia kata sepanjang puluh tahun kami khidmat Maulana Yunus Jaunpur, bilik dia ni bersepah. Bersepah, penuh kitab berselerak, kitab bersepah. Tapi tiba-tiba Maulana Yunus, satu hari Maulana Yunus mula kemaskan bilik dia. Susun, mana kitab-kitab semua pergi, letak balik dekat rak, susun. Bersih bilik dia. Anak murid dia kata waktu itulah dia telah keluarkan surat yang Maulana Zakaria beritahu, buka surat ni selepas 40 tahun. Akhirnya for the first time dalam hidup dia, dia pun mula koyakkan surat tu. Bila dia buka surat tu, menangis dia. Maulana Zakaria Sahab rahmatullah alaih beritahu, wahai Maulana Yunus, aku telah tawarkan anak aku dekat engkau, maka engkau telah tolak tawaran aku. Engkau telah beritahu jawapan begini. Tapi hari ini telah genap 40 tahun kau mengajar hadis. Maknanya Maulana Zakaria tahu umur dia panjang. Allah bagi kasyaf dekat dia. Kita tahu ke umur orang boleh sampai 40 tahun? Tak boleh tahu. Maulana Zakaria kata hari ini telah genap engkau belajar mengajar hadis di Bukhari. Hadis Bukhari di Mazahir Ulum selama 40 tahun. Dan aku ingin beritahu engkau pada waktu ini, ketika engkau membaca surat ini setelah 40 tahun, Allah telah mengangkat darjat engkau mengatasi darjat aku. Faham? Pada waktu ketika kau baca surat ini, Allah telah mengangkat darjatmu mengatasi darjat aku.
disebabkan adab. Adab. Itu sebab kita mengaji ni, kita beradab. Kalau Herakulis yang tak terima Islam, dia beradab dengan surat Nabi, Allah pasti pelihara kerajaan dia. Agak-agak kalau dia beradab dengan Nabi dan terima Islam, dia akan jadi lebih tinggi lah. Jadi insyaAllah lah tuan-tuan. Jadi kita berhenti takat ni dulu. Kita sambung pada minggu yang akan datang insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma salli ala Zaina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallim taslima. Rabbana ighfir lana wa liwalidain wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbirhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.